A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan limpah dan kurnia kepada kita pada petang ini di Mesir pada waktu sekarang ni 3:30 petang, dan di Malaysia insya-Allah pada jam 9:30 malam, kiranya baru lepas daripada solat tarawih berjemaah di rumah bersama ahli keluarga, dan kemungkinan tengah mengenakan moreh. Jadi insya-Allah ini merupakan majlis pertama kita, iaitu kita akan membacakan satu kitab. Kuliah kita ini secara santai sahaja insya-Allah menggunakan kitab Al-Minahu Al-Ilahiyatu fi Adabil Islamiyah, kitab yang dikarang oleh Fadil Al-Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari. Satu kitab yang membicarakan mengenai adab. Satu kitab yang menyusun beberapa adab di dalam Islam yang diambil daripada karangan masyayikh kibar yang mengarang kitab mengenai adab. Sudah tentulah kitab mengenai adab ini diambil khusus ataupun diambil direct daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang mengikut jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang berjaya dunianya, akhiratnya, semestinya manusia tersebut adalah manusia yang senantiasa dalam kehidupannya adalah melihat bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara untuk bertaamul dengan manusia yang lain mengikut landasan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, sidang pendengar sekalian, dalam membahaskan kitab adab ini ataupun berbicaraan mengenai adab ini, ataupun dalam bahasa Melayu kita mudah kita kata tata tertib. Adab ni dalam bahasa Arab, tata tertib kita, sopan santun kita dalam satu-satu perkara, maka diambil kira sebagai benda yang sangat penting. Maka alim ulama mengatakan al-adabu huwa min samimin hazaddin. Adab ini adalah menunjukkan kepada di antara keaslian agama itu. Jadi orang yang mempunyai adab di dalam diri dia adalah orang yang mempunyai ketulinan di dalam agama dia. Agama ini diliputi ataupun dirangkumkan dengan adab yang pelbagai, yang mana dia telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kembali, Nabi mengajarkan kepada kita adab dalam kehidupan kita. Jadi setiap perkara yang kita lakukan ada adab-adabnya. Setiap benda yang kita nak laksanakan ada adab-adabnya. InsyaAllah pada pertemuan yang pertama ini kita akan berbicarakan mengenai muqaddimah dahulu. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana diminta kepada kita untuk membacakan kitab yang ringkas dan juga berkongsi kebaikan ini, dan kita juga berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita pilih kitab yang dikarang oleh Fadilah Syekh Dr. Hisham Al-Kamil.
Kemudian kita pun menanyakan kepada Fadilat Syekh untuk mengambil izin untuk membacakan kitab ini, maka Fadilat Syekh mengijazahkan kepada kita untuk kita membacakan kitab ini. Jadi alhamdulillah, ilmu ini sifatnya bersanad. Ilmu ini sifatnya rantaian. Ilmu ini sifatnya perlu diambil daripada orang yang sebelumnya. Kerana ilmu ini semuanya datang daripada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi turun kepada para sahabat turun kepada para tabi'in, tabi'an turun kepada tabi'in, sehinggalah zaman ulama salaf, kemudian ulama khalaf, sehinggalah datang ke zaman kita sekarang ni, yang mana kita sampai ilmu-ilmu yang ada di dunia sekarang ini, rantaiannya sampai kepada baginda Nabi SAW. Apatah lagi ilmu itu adalah ilmu ukhrawi, ilmu yang membicarakan tentang agama kita, ilmu yang membicarakan tentang kejayaan, kebahagiaan, sa'adah fi dunia wal akhirah, maka ianya adalah telah dititipkan oleh baginda Nabi SAW terhadap penghidupan kita seharian. Jadi kita mendapat sanad ini daripada Fadilat Syekh Dr. Hisham Al-Kamil untuk membacakan. Jadi alhamdulillah, moga-moga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan pencerahan kepada kita untuk kita nak dalamkan adab kita di dalam kehidupan kita. Maka perbicaraan mengenai adab ini sangat luas. Sangat luas dan sangat banyak. Jadi kita mulakan satu persatu. Daripada hari ini kita mulakan dengan sedikit muqaddimah supaya kita mengetahui apakah makna adab itu. Kemudian apakah karangan kitab-kitab mengenai adab ini. Kadang-kadang bagi penuntut ilmu yang berada di Mesir, kemungkinan kita jarang ataupun kita belum membuka kitab-kitab adab supaya kita belajar untuk menjadi orang yang beradab. Kalau kita seronok di Malaysia, alam Melayu kita, alam yang mana mencintai adab, iaitu mencintai tata tertib. Sangat tak apa cantik kalau kita tidak beradab. Ni adab yang ada dalam masyarakat Melayu kita, alhamdulillah. Namun diambil daripada Islam. Hakikatnya semua adab yang diamalkan itu selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, diambil daripada Islam. Dia diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pencerahan kepada kita dan juga kebaikan kepada kita untuk kita dalami adab satu persatu dalam siri-siri pertemuan kita, insya-Allah. Jadi ulama menafsirkan adab ini dengan banyak maksud. Yang pertama, Al-Imam Ibn Faris mengatakan bahawasanya annal adaba du'a'ul linnas. Adab ini adalah seruan manusia. Dan juga disebutkan al-adabu huwa al-jam'u, iaitu menghimpunkan manusia. Menghimpunkan apa? Menghimpunkan dalam keadaan yang baik. Kemudian dari segi uruf, makna adab dari segi uruf adalah ma da'a khalq ila mahamid wal makarim al-akhlaq, iaitu apa yang diseru kepada makhluk ataupun manusia ini kepada kecantikan dan juga kemuliaan akhlak. Jadi secara khulasahnya makna adab ni adalah akhlak. Nak dapat mana ilmu adab ini kebanyakan ada dalam ilmu tasawuf. Dan adab ini kebanyakan ada dalam kitab-kitab hadis baginda Nabi SAW. Sebab tu kalau kita baca kitab fiqh pun ada. Adabul istinja, adabul ghusl, dan sebagainya. Semuanya itu diambil daripada baginda Nabi SAW. Maka ulama jadikan kitab supaya kita dapat baca, dapat fokus untuk kita memahami sesuatu adab tersebut. Maka secara khulasahnya, ringkasnya, adab ini adalah akhlak yang perlu ada di dalam jiwa kita. Apabila akhlak ini telah ada dalam jiwa kita, maka akan membawa kita kepada perbuatan yang baik. Perbuatan yang sopan santun, perbuatan yang penuh tata tertib. Maka inilah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawasanya al-adabu isti'mal ma yahmidu qawlan wa fi'lan, ma yuhmidu fi'lan wa qawlan.
iaitu adab ini penggunaan yang mana dipuji terhadap percakapan dia dan juga perbuatan dia. Ini seseorang yang apabila dia bercakap dalam keadaan yang penuh disukai oleh orang ramai dengan penuh adab, maka inilah dikatakan perkara yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga adab ini dengan makna al-akhzu bi makarimil akhlaq, iaitu diambil daripada kemuliaan akhlak itu sendiri. Kita tahu bahawasanya baginda Nabi SAW bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi SAW diutuskan, aku ini dibangkitkan, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya sebelum ini akhlak tu ada tapi belum sempurna. Bila datang baginda Nabi SAW, Nabi tunjukkan satu tentang adab dan juga kesempurnaan akhlak tersebut. Maka keseluruhan daripada pengajian adab ini akan melihat kepada apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan juga adab ini adalah ta'zibu min man fawqaka, iaitu mengagungkan siapa yang tinggi daripada kamu, kemudian berlembah lembut dengan siapa yang lebih rendah daripada kamu. Maksudnya kita ni ada orang yang lebih tinggi daripada kita, ada orang yang lebih rendah daripada kita. Dengan orang yang tinggi daripada kita, kita muliakan dia, kita agungkan dia dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Kemudian orang yang lebih rendah daripada kita, kita bos dalam syarikat sebagai contoh, kita ketua keluarga, ada orang bawah kita, anak-anak kita semua bawah kita. Kita ada ada kilang, kita pemilik kilang, ada pekerja-pekerja, semua orang bawah kita semua. Sebagai contoh. Maknanya dengan orang atasan kita, kita memberikan satu penghormatan yang tinggi, dan orang yang bawah daripada kita, kita akan memberikan kelembutan kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Makanya dikatakan adab ini akan sesuai dengan di mana saja kedudukan kita. Apa saja kedudukan kita, tak mesti kita tidak beradab. Oh, kita bos, kita orang yang hebat, kita orang yang ada pangkat, kita orang yang pengikut ramai, mereka kena ikut cakap kita. Tidak. Dengan adanya adab akan menyempurnakan akhlak kita. Tak kira di mana kedudukan kita. Jadi secara khulasahnya, ringkasnya, al-adabu huwa al-khisalu al-hamidah. Adab ini adalah perkara-perkara yang terpuji. Ini jelas kepada kita bahawasanya adab ini adalah apa sahaja yang kita buat yang dipuji. Siapa yang puji? Iaitu Allah dan juga baginda Nabi SAW. Tentu apabila Allah dan juga baginda Nabi SAW memuji, tentulah manusia juga akan turut memuji akan akhlak dan juga perbuatan yang kita buat tersebut, insya-Allah. Jadi kita pergi ke step yang kedua, iaitu kita tengok sedikit beberapa musannafat di dalam karangan kitab adab ini. Banyak ulama tulis. Jadi kita ambil sedikit beberapa kitab yang disebutkan, di antaranya kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi, Imam Mawardi, Abu Hasan Al-Mawardi, iaitu Adabuddin wa Dunya. Kitab satu jilid saja, tebal juga, membicarakan mengenai adab-adab mengenai agama dan juga pergaulan muamalah kita di dunia ini. Sangat cantik. Ini para pelajar boleh cari kitab ini untuk ditekuni dan juga dihadam supaya kita memahami adab tersebut. Kita bukan hanya menuntut ilmu untuk kita mendapatkan ilmu, tapi kita tuntut ilmu untuk kita beradab dengan ilmu dan juga menjadi pegang amanah kepada ilmu yang kita belajar tersebut. Kemudian ada kitab disusun dalam bentuk nazam, iaitu syair daripada Al-Imam Ibnu Abdul Qawi. Tajuk kitabnya adalah Al-Adabu wal Adab, iaitu nazam yang disyarahkan oleh beberapa orang ulama terhadap bait-bait syair tersebut. Kemudian ada lagi kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Muflih yang berjudul Al-Adabu Asy-Syar'iyyah. Ini juga satu kitab yang disebutkan oleh guru kita di dalam mukadimahnya. Sesiapa yang nak mendalami mengenai adab-adab Islam, maka nak memperluaskan adab-adab Islam, kita tengok muka surat 3
Dr. Hisham Al-Kamil kata apa? Kita perlu membaca Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian ada adab syarak, iaitu Al-Adab Syar'i, karangan Al-Imam Ibnu Muflih yang kita sebutkan tadi. Kemudian Al-Fiqh Al-Manhaji. Yang ni juga bagus. Kita boleh tengok dalam tu, dalam Fiqh Al-Manhaji tersebut disebutkan kepada kita hukum, kemudian adab terhadap hukum tersebut, ataupun satu-satu amalan dalam kitab fiqh kemudian disusuri dengan adab-adab yang perlu kita lakukan. Dan juga ada kitab Min Wasaya Ar-Rasul, karangan Dr. Abu Bakar Ismail, iaitu guru kepada guru kita Fadilat Dr. Syekh Hisham Al-Kamil. Kemudian tak lain tak bukan kitab yang begitu agung, kitab ra'i' jiddan, itulah kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dan juga ada satu lagi kitab yang sebelum kita pergi ke Ihya Ulumuddin, iaitu kitab Bidayatul Hidayah, yang sangat cantik, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang membicarakan tentang kehidupan kita, kemudian cara kita nak beramal dengan kehidupan kita tersebut mengikut landas-landas syarak yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga kitab yang dikeluarkan tajuk secara muayyan, iaitu secara dibahagi-bahagikan tajuk, yang dikhususkan tajuk tersebut. Di antaranya kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wa Muta'allim. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah. Kitab ini kita pernah daurah di Ruwaq Jawi, yang mana kitab ini sangat penting untuk orang yang belajar, kemudian orang yang satu hari nanti dia belajar, dan jadi orang yang mengajar pada orang lain pula. Iaitu orang alim pun kena tahu adab, orang yang belajar pun atau muta'alim ini juga kena tahu adab. Kemudian ada lagi kitab Al-Jami'u Al-Akhlaqu Ar-Rawi wa Adabus Sami', yang ini dikarang oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Kemudian ada lagi kitab Adabul Imla' wal Istimla' yang dikarang oleh Al-Imam As-Sam'ani, yang membicarakan mengenai adab untuk nak menulis hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi kitab yang disebut oleh Al-Imam, yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, Adabul Mufti. Kitab yang sangat-sangat elok untuk ditekuni oleh para pelajar di bumi Mesir khususnya ini. Kemudian ada kitab mengenai perbicaraan mengenai makanan, seperti kitab Adabul Akl, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Aqfasi. Jadi boleh dapat di maktabah-maktabah kita, maktabah di Mesir ini yang sangat banyak, yang boleh kita dapat. Kitab-kitab yang disebutkan tadi semua membicarakan mengenai adab-adab Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajarkan adab kepada kita. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita baca ayat ni. Yang mana Allah SWT kata apa? Wahai orang yang beriman, jauhilah diri kamu, jaga-jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu akan neraka jahanam. Maksudnya Allah SWT ajak adab kepada kita. Allah SWT beritahu adab kepada kita. Kata Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, allimuhum wa addibuhum, iaitu ajak mereka dan berikan adab kepada mereka. Bukan hanya ajak ilmu, tapi ajak adab sekali. Ini menunjukkan bahawasanya di dalam Islam, bahkan baginda Nabi SAW sangat menunjukkan kepada umatnya tentang adab-adab. Sebab tu baginda Nabi SAW ini yang kita cintai ini sangat memberikan pencerahan yang jelas kepada kita mengenai kehidupan kita, yang mana kita nak kehidupan kita ni kehidupan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kemudian kita masuk pula step yang ketiga, ataupun fokus kita yang ketiga dalam mukadimah majlis yang awal kita pada hari ini, itulah anwa'ul adab.
iaitu jenis-jenis adab. Jadi ulama mengatakan adab ini ada pembahagiannya. Dalam kitab yang dikarang oleh Fadilat Syekh Hisham Al-Kamil ini dimasukkan semua sekali. Jenis-jenis adab ini dimasukkan semua sekali ada dalam ni. Lebih kurang ada 41 bab dalam bab adab yang insya-Allah kita akan bicarakan satu persatu pada hari-hari yang disusun dan jadual kita insya-Allah. Jenis adab ada 3. Yang pertama, adabu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Tak lain tak bukan adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ni banyak adab kita. Ketika mana kita berdoa, adab kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Kita kena husnuzan billah. Kita kena berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bila angkat tangan berdoa, kita nak Allah ta'ala bagi kita cepat-cepat makbul akan doa kita tersebut. Itu orang yang tidak beradab dalam berdoa. Sebab tu ada dalam kehidupan kita ini, apabila kita berdoa kita bertawakal, iaitu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu yang mana yang lebih baik kepada kita. Kita nampak kita suka yang ni, rupa-rupanya apa yang kita suka tersebut tidak baik kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri yang kita benda yang lain. Kerana benda yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut adalah lebih elok kepada kita, yang mana kita tak tahu. Jadi husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh. Kita sembahyang, kemudian dalam sembahyang kita itu kita dituntut untuk apa? Untuk meletakkan pandangan kita ini di tempat sujud kita. Itu adab kita. Sebab tu di antara perkara yang kena detail dalam sembahyang antaranya pandangan. Pandangan ini ulama kita kata dalam sembahyang ni ada 3 kiblat. Kiblat yang pertama yang disebutkan sebagai mata melihat kepada tempat sujud kita. Kiblat yang kedua, dada kita mesti bertepatan dengan kiblat, iaitu menghala ke Makkah Al-Mukarramah ataupun Kaabah Al-Musyarrafah. Dan yang ketiga, kiblat hati. Hati kiblatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana kita sembahyang, 3 kiblat ni mesti kita arahkan dengan tepat. Supaya apa yang kita lakukan tersebut, solat yang kita tunaikan tersebut, maka solat itu dinilai yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang ini adalah persembahan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mestilah kita nak bagi cara yang paling terbaik, yang mana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala akan terima amalan kita ini. Maka sebagai satu contoh dalam sembahyang, pandangan kita itu adalah menunduk ke bawah, menunduk ke tempat sujud kita. Bahkan para alim ulama mengatakan lebih baiknya kita agak sedikit bongkok ketika mana kita solat. Bukan kata buat bongkok, tapi agak sedikit menunduk. Ini tanda kita ini adalah tawaduk, rendahnya diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilarang kepada orang yang sembahyang ketika mana sembahyang adalah mengangkat kepala dan melihat ke langit. Mendongak kepala sebagai contoh, mendongak ke atas. Itu perkara yang menyanggahi adab Islam. Menyanggahi adab kita kepada Allah SWT saat kita sembahyang. Bagaimanalah kalau kita sembahyang dalam keadaan tersebut, Allah Ta'ala nak terima akan sembahyang kita. Dia bukan rukun, tapi dia perkara adab. Ini adab ini benda yang kena belajar. Jadi ini semua diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi SAW. Sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Makanya sanad tersebut kita terima daripada ulama terima daripada ulama yang terdahulu, ulama terdahulu terima daripada tabi'in, daripada sahabat yang melihat baginda Nabi SAW sembahyang cara yang macam mana. Sampai kepada kita. Ada ulama mengarang beberapa kitab min sifat salati Rasulullah SAW yang boleh kita tekuni dan kita fahami bagaimana cara kita nak sembahyang yang penuh adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu contoh. Kemudian jenis adab yang kedua adalah adabu ma'a
sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tak boleh lari lah. Baginda Nabi SAW, junjungan besar kita yang banyak berjasa kepada kita, kita mestilah beradab dengan baginda Nabi SAW. Antara contoh yang besar kita beradab dengan baginda Nabi SAW, apabila kita nak bercakap mengenai hadis baginda Nabi SAW, pastikan ianya hadis yang memang dituturkan oleh baginda Nabi SAW daripada sanad-sanadnya. Kita kena tahu tu. Kemudian antara adab yang lain adalah apabila disebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan dengan melafazkan sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam tarawih kan, ada selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jemaah yang lain akan jawab selawat tersebut. Bukan jawab selawat tu dengan selawat balik. Kita sallallahu alaihi wasallam. Jawab selawat tersebut, tanda kita ni beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu contoh kita beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibicarakan kepada kita di dalam kitab ini mengenai adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci, yang akan kita ceritakan apabila sampai kepada bab ni nanti insya-Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jenis adab yang ketiga adalah adabu ma'a khalq, iaitu adab dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara makhluk yang kita kena belajar untuk beradab adalah makhluk yang sama dengan kita, iaitu manusia. Jadi dengan manusia ini, cara muamalah kita dengan manusia, cara kita nak bercakap dengan manusia, cara kita nak memberi sesuatu kepada manusia, cara kita nak mengambil sesuatu daripada manusia. Dan manusia tu siapa? Cara kita nak beradab dengan ibu dan ayah kita, cara kita nak beradab dengan jiran tetangga kita, kita nak beradab dengan guru-guru kita, para masyayikh kita nak beradab dengan anak-anak murid kita nak beradab dengan orang yang di sekeliling kita. Kita nak beradab dengan orang yang memberi makan kepada kita. Suami beradab kepada isteri penuh adab kepada suami. Ini perkara ini semuanya dituntut di dalam Islam. Sekiranya tidak ada adab, seolah-olah kita telah mencabut ketulinan akan agama itu di dalam diri kita. Kita Islam ya, kita mukmin ya, tapi kita bukan muhsin. Kita tidak ada kecantikan dalam kita menjadi seorang Islam yang kita nak Allah Ta'ala iktiraf kita ketika tersebut. Makanya perlu kepada kita belajar adab. Sebab tu adab ini dia tak datang sendiri. Para ulama dahulu, mereka ada satu perkara yang mereka lakukan ketika mereka menuntut ilmu adalah suhbatus syekh, iaitu mereka ini bersahabat dengan syekh. Maka ilmu adab mereka terima daripada persahabatan mereka dengan syekh. Jadi kita beri nasihat kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang di bumi Mesir ini secara khususnya, dan umum seluruh pelajar di mana sahaja berada di dunia ini, kalau boleh kita duduk rapat dengan syekh. Kita tengok adab syekh macam mana. Dan kita tak nafikan bahawasanya kadang-kadang ianya ada berlaku jauh daripada pandangan kita. Kita nampak macam tak beradab, tapi sebaliknya pembacaan kita sebut, guru tersebut nak ajar kita sesuatu yang kadang-kadang tak dapat kita dapat ketika tersebut. Bila kita tanya, bahawa guru akan cerita kepada kita kenapa guru buat macam ni, kenapa guru buat macam ni. Maka adab dengan manusia, adab dengan makhluk Allah Subhanahu Taala ini perlu kita telitikan. Kenapa? Kita nak menjaga hablum minallah itu satu, hablum minan nas itu dua. Sebab tu baginda Nabi SAW mengatakan, apabila ditanyakan siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Taala, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kita ini kena mesti duduk di dalam sesama manusia. Kita saling memerlukan. Pakaian kita yang mana ada orang lain buat, makanan kita ada orang lain buat, semua kita saling memerlukan salah satu sama lain. Mana mungkin seorang manusia dia tak perlukan manusia yang lain. Jadi untuk kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki adab kita, kita perbaiki tertib kita dalam kehidupan kita, saat ketika sebut Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Dalam kitab ni juga yang menarik, guru kita ini kan meletakkan ada satu adab telefon kan. Adab telefon kita pernah bicarakan di masjid di Malaysia. Bila mereka minta untuk tazkirah ataupun kuliah, kita buka kitab ni, kemudian kita baca adab telefon kan. Dalam masjid cerita bab adab telefon kan. Sebelum Jumaat pula tu kan. Jadi bila kita memberi pencerahan mengenai adab telefon mengikut panduan syarak, maka feedback daripada jemaah ketika sebut Allahu Akbar, rupa-rupanya dalam telefon pun kita kena ada adab. Bukan kata dalam bab sembahyang, bukan kata dalam bab wuduk, basuhan dan juga sebagainya, mandi dan sebagainya. Dengan telefon pun kita kena ada adab. Jadi telefon yang kita ada sekarang ini, kalaulah kita gunakan dengan sebaik yang mungkin, ianya menjadi saham yang sangat besar kepada kita. Tapi kalau kita gunakan dengan keadaan yang tidak baik ataupun tidak menggunakan telefon ini sebagai satu wasilah untuk kita berjaya di dunia dan akhirat, maka kita jadi orang yang sangat rugi. Sebab apa? Teknologi bukan menghalang kita untuk menjadi orang yang baik. Dunia bergerak ke hadapan demi ke hadapan, bukan menghalang kita menjadi orang yang baik. Takkanlah kita nak katakan kita kena kembali balik zaman Rasulullah SAW, duduk zaman Rasulullah SAW, tidak ada pembangunan, tidak ada kemodenan, tidak ada apa-apa kemudahan. Di zaman Rasulullah SAW sesuai dengan zaman Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis baginda Nabi SAW sampai hari ini tidak satu pun yang tidak sesuai dengan zaman kita. Menunjukkan bahawasanya hadis dan juga Al-Quranul Karim yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ada kepada kita sampai hari ini sesuai sepanjang zaman. Sebab tu Nabi SAW mengatakan kepada kita bahawasanya Nabi tinggalkan dua perkara. Sekiranya umat aku ambil dua perkara ni, pegang dua perkara ni, dia akan jadi orang yang kekal baik dalam kehidupannya, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi adab ini bertepatan dengan apa yang diarahkan oleh Allah dan juga baginda Nabi SAW. Maka yang terakhir kita nak sebutkan dalam majlis kita yang pertama ini adalah samarah, itulah kesan ataupun hasil apabila kita belajar ataupun kita mendalami dan kita melaksanakan adab-adab yang telah diberikan, ditunjukkan oleh syarak ini. Yang pertamanya, kehidupan kita itu menuju kesempurnaan. Ini yang paling besar. Ahdaf ataupun tujuan yang besar untuk kita melakukan suatu perkara dengan melihat adab-adabnya untuk kita menuju kesempurnaan dalam amalan kita. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan adab-adab ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, futuhat yang begitu besar. Kita buat baik kepada orang, orang akan buat baik kepada kita. Kita belanja orang pada hari ini, orang akan belanja kepada kita satu hari nanti. Dalam masa yang sama kita dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala kira malaikat menulis, mencatat ia sebagai pahala kebaikan. Dalam masa yang sama dibalas akan kebaikan tersebut dengan kebaikan yang lain. Kita buat sikit, orang balas dengan yang begitu banyak. Tak rugi kita menjadi orang yang beradab. Kemudian yang ketiga, apabila kita beradab ini ataupun kita melakukan adab-adab Islam ini, kita mentahqiqkan akan sunnah baginda Nabi SAW. Ketika mana kita berada di bumi Yaman satu ketika 2014, Habib Kazim menceritakan kepada kita bagaimana kita nak tahu sunnah Nabi SAW itu telah ada dalam diri kita, telah kita laksanakan. Macam mana kita nak tahu? Maka Habib Kazim membicarakan kepada kita, mengatakan setiap perbuatan yang kita nak lakukan, kita kena fikir apakah cara Nabi SAW lakukan. Nampak? Kita nak makan, macam mana Nabi SAW makan. Kita nak minum, macam mana Nabi SAW minum. Kita nak berjalan, macam mana Nabi SAW berjalan.
Kita nak pakai pakaian, macam mana baginda Nabi SAW pakai pakaian. Kita nak masuk ke tandas, bagaimana cara baginda Nabi SAW masuk ke tandas. Kita bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana sunnah Nabi SAW bercakap dengan orang lebih tua. Kita nak tahu bahawasanya sunnah Nabi SAW itu duduk dalam jiwa dan juga hati kita secara qaulan dan juga fi'lan kita. Maka kita lihat apakah sunnah yang telah kita laksanakan ketika kita nak lakukan sesuatu tersebut. Maka ini adalah nasihat yang berguna kepada kita. Kita nak naik kenderaan, apakah cara Nabi SAW naik kenderaan? Ini semua bersangkut paut dengan adab-adab yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian kehasilan yang keempat adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tinggi akhlak kita, lagi tinggilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para anbiya adalah golongan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul, sebagai nabi. Mereka adalah orang yang paling kita patut contohi kerana mereka adalah paling beradab. Orang yang paling melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita manusia biasa ini perlu melihat contoh para anbiya dan khususnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesan ataupun kebaikan yang kelima adalah persediaan kita tersebut, persediaan rapi kita dalam amalan. Kita akan dapat buat persediaan dalam kita melakukan suatu amalan. Apabila kita cuba nak melakukan dengan penuh adab, maka ketika tersebut kita dah buat persediaan yang rapi. Nak solat, kita tahu ada adab bersolat. Menutup aurat adalah adab. Ya, yang syarat. Kalau tak buka tak tutup aurat, sitrul aurah, maka batal. Tapi sebenarnya adab termasuk dalam adab. Pasal apa? Macam manalah kita nak solat, sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita membuka aurat kita. Sangat tidak beradab kepada Allah. Kita nak solat, disyaratkan kita kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak sah sembahyang. Wuduk itu simbol dia apa? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, simbol dia adalah untuk membersihkan diri kita. Kita kena bersihkan pakaian kita. Tak boleh ada najis, satu pun najis tak boleh ada. Kecuali najis yang dimaafkan. Kalau boleh bersih daripada najis, itu adalah adab. Kemudian tempat kita nak sembahyang mesti bersih. Jangan kita sembahyang di tempat yang kotor. Itu adalah adab. Jadi perkara-perkara tersebut telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW supaya kita amalkan. Maka apabila kita mentahqiqkan sesuatu perkara yang kita nak buat dengan penuh adab, maka kita ada persediaan rapi. Maka saat tersebut kita akan bergembira. Di hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya amalan kita diterima oleh Allah. Namun kita tak tahu lagi. Ya, serah segala amalan kita kepada Allah. Kita buat saja. Ada satu kisah, kita tutup dengan kisah ini. Nabi Daud alaihi salam satu ketika tersandar. Kemudian Nabi Daud alaihi salam menangis. Menangis teresak-esak. Jadi pengikut Nabi Daud alaihi salam tanya kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi, kenapa kamu menangis?" Maka Nabi Daud mengatakan, "Aku tidak tahu adakah amalan yang aku buat diterima oleh Allah." Si pengikut tadi juga menangis. Dia heran. Dia tanya balik kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, kamu adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Mana mungkin amalan kamu tidak diterima?" Tapi sifat kehambaan yang ada pada Nabi Daud AS menunjukkan bahawasanya aku pun tak tahu adakah amalan aku diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Apatah lagi kita yang mana penuh dengan dosa dan juga maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah. Moga-moga amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Amalan yang kita lakukan diangkat, kemudian dibersihkan segala kotoran-kotoran yang ada pada kita. InsyaAllah ilmu adab ini termasuk dalam ilmu tasawuf, iaitu ilmu pembersihan jiwa, yang mana tasawuf ini maksudnya adalah mengeluarkan segala kotoran yang ada dalam hati kita. Segala kotoran yang ada dalam hati kita, kita nak keluarkan.
kemudian kita nak masukkan segala kebaikan yang masih belum ada di dalam hati kita, insya-Allah. Jadi setakat itu saja pertemuan kita pada majlis yang permulaan ini. InsyaAllah kita ikut jadual kita akan masuk perbicaraan pada pertemuan yang kedua, insyaAllah, iaitu adab tentang ilmu. Adab tentang ilmu ni besar, tajuknya besar, kaitannya sangat besar. InsyaAllah kita akan huraikan mengikut kitab yang telah dikarang oleh guru kita Fadilah Syekh Dr. Hisham Al-Kamil, hafizahullah ta'ala. Jadi tuan-tuan, seperti biasa di akhir majlis kita buat seruan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita di dalam usaha Ruwaq Jawi, dalam usaha untuk membeli bangunan yang khusus. InsyaAllah kita doakan ramai-ramai, moga-moga terdapat di sana penyumbang yang budiman untuk menyalurkan sumbangan kepada Ruwaq Jawi. InsyaAllah pada satu masa nanti kita dapat memiliki bangunan yang khusus untuk kita nak memberikan keselesaan kepada para penuntut ilmu dan juga guru-guru kita, Masyaikh Al-Azhar Al-Sharif, mengajar anak-anak di bumi Mesir ini untuk betul-betul menjadi alim ulama. Kerana ilmu ini perlu kepada ketekunan, ilmu ini perlu kepada memberi fokus yang sungguh-sungguh. Jadi tempat itu adalah salah satu elemen yang sangat penting untuk memastikan pelajar dan juga guru ini mereka boleh bermuzakarah akan ilmu dalam keadaan yang penuh baik, dan insya-Allah kebaikan itu akan sentiasa berjalan. Jadi tuan-tuan, perempuan yang menyumbang akan sentiasa berjalan kebaikan tersebut. Moga-moga sedekah ataupun infak kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat sebagai infak yang sangat afdal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqatin afdal. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah sedekah yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, as-sadaqatu fir Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita masih berbaki separuh lagi penggal dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga kita gunakan salah satu amalan yang kita jangan kita lepaskan, iaitu kita bersedekah, berinfak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada dunia kita dan juga akhirat kita, insya-Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma ja'alna min ahlil 'ilmi wal 'amal. Allahumma ja'alna min ahli taufiq wal hidayah. Allahumma ja'alna min ahli jannatika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Akramal Akramin, ya Badi'as samawati wal ard, ya Zal Jalal wal Ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk lemah kurang daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.